warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan majlis kita dengan baca buku kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Abdullah, Perdana Pengarah Bahagian Masjid dan Surau, Ibu saya Puan Azizah binti Abdullah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Harrison, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, serta guru-guru yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul dan berhimpun di bilik kami bagi mendengar ceramah, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan, bulan yang sangat mulia. Jadi bersempena itu pihak panitia sahabat tahun telah mengadakan program Ihya Ramadan, dan salah satu daripada pengisiannya adalah ceramah. Jadi pada hari ini kita telah menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan ceramahnya, dan tanpa berlengah lagi majlis mempersilakan Ustaz ini beliau tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kasih kepada pengacara majlis pada petang ini yang dihormati Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Khatijah, Puan Azizah, puasa ya. Dan seterusnya Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Harrison ya. Itu betul ya. Satu sanggalah ya. Guru-guru penolong kanan dan seterusnya guru-guru yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya marilah kita menzahirkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Ta'ala. Ruang kesempatan waktu masih lagi tersisa kepada kita untuk meneruskan kehidupan di muka bumi Allah Ta'ala ini dengan kadar umur yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Syukur kita ke hadirat Allah kerana masih lagi Allah berikan ruang peluang kepada kita sebelum kadar waktu yang Allah tentukan itu sampai kepada kita. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk hari ini, hari yang ke-15 di bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, Wallahu Akram, Ramadan yang penuh dengan keberkatan, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Namun sesungguhnya yang paling mulia, maha mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih kurang sampai pukul 3 petang bersama dengan saya setelah pada petang ini, insyaAllah kita akan bicarakan persoalan berhubung dengan sunnahnya untuk bangun
malam menghidupkan malam Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi di puluhan malam yang akhir. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman surga bagi orang-orang yang soleh, karangan Imam An-Nawawi, yang merupakan ringkasan daripada kitab Ahya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dan kitab ini mengandungi hadis-hadis yang sahih berhubung dengan apa bab sekalipun yang diutarakan. Ngantuk tidak ya? Tidak. Alhamdulillah. Ceramah orang ngantuk kan ya? Kalau ngantuk nak tidur, tidurlah. Ya, penat ngajak. Yang tak boleh tidur hanya penceramah saja. Kalau penceramah pun tidur, balik awal lah kita. Baik. Jadi ya, santai-santai saja. Saya pun tidak ya, gunakan slide pada petang. Patut guna slide ya, untuk mengelakkan daripada kita ya berada di alam fana cinta. Ya, baik. Tidak menghafal ya, kerana slot kita ya tidaklah begitu lama. Tuan Pusi ya, Ustaz ya, baik. Babu istihbabi qiyam Ramadan wa huwa tarawih, sunatnya bangun malam Ramadan iaitu mengerjakan solat sunat tarawih. Jadi sebelum pergi kepada pengakhiran Ramadan ini, terlebih dahululah untuk kita mengetahui, untuk kita memahami dan untuk kita menghayati, untuk menghabiskan ataupun mengisikan Ramadan ini dengan suatu pengisian yang mempunyai nilai kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya puasa di bulan Ramadan ini untuk kita mencapai darjah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak mau puasa yang kita lalui ini hanya daripada sudut kuantitinya, hari-hari sahaja yang berlalu, tetapi untuk kita mencapai kualiti puasa itu, KPI puasa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah mengharapkan la'allakum tattaqun. Hasil dari ibadah puasa yang kita lakukan itu mencapai darjah ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan taklil, suatu yang Allah berikan harapan, kerana puasa ini sebagai wasilah, sebagai penghubung, sebagai jalan untuk menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah berikan harapan la'allakum. Maksudnya apa dia? Litaklil, suatu Allah berikan, Allah bagikan amanah ini, Allah bagikan tanggungjawab ini, dan Allah berikan harapan. Allah berikan tanggungjawab puasa itu kepada kita untuk dilaksanakan selama 29 hari ataupun sebulan. Allah berikan harapan, mudah-mudahan menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan bagi kita taraji, maksudnya apa dia? Menaruh harapan. Kita menaruh harapan, dan kita berusaha untuk memenuhi harapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang mesti ada pada golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah taklil, Allah berikan harapan. Kita berusaha untuk memenuhi harapan yang ditentukan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraji, maksudnya apa dia? Mesti ada cita-cita untuk mencapai, memenuhi harapan itu. Macam ni, suatu tugasan yang diberikan oleh pihak atasan kepada pekerjanya. Usaha akan berikan suatu tugasan, suatu amanah. Usaha menyatakan, saya beri harapan kepada cikgu untuk menunaikan amanah ini. Cikgu lah satu-satunya seseorangnya cikgu dipilih untuk diberikan tanggungjawab ini. Saya memberikan harapan sepenuhnya. Jadi yang menjalankan tanggungjawab itu mesti memenuhi, berusaha memenuhi harapan itu, dan mesti menaruh harapan. Tidaklah harapan tinggal harapan. Tapi ini dikatakan harapan, belum tentu lagi, belum tentu. Harap-harap jadilah, harap-harap dapat ditunaikan
tanggungjawab itu. La'alla, mudah-mudahan, belum tentu. Bukan waja'ala lakum, kamu confirm akan jadi golongan yang bertakwa kepada Allah. Artinya harapan. Bila mana harapan, puasa itu mestilah mempunyai puasa yang ada kualiti, yang mencapai KPI, yang menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. So itu ada hadis yang menjelaskan. Walaupun saya nak fokuskan pada solat kita petang ini berhubung dengan solat tarawih dan juga menghidupkan malam Ramadan, saya bacakan dulu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan untuk menjadikan puasa ini benar-benar ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ceramah sampai pukul 3 saja, Ustaz ni. Alhamdulillah. Bukan pukul 5. Silakan pukul 3 saja. Meresahkan penonton apa? Dah nak masak balik rumah ni kan? Kecuali suami sanggup mengganti pada petang. Rasanya tidak masalah ya. Balik-balik suami sudah ada di dapur. Berkemban pula suami dapur. Contohnya ya. Baik. Subhanallah. Rahmatnya Ramadan. Hadis yang pertama. Qala Rasulullah SAW, man sama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan wa ihtisaba. Hadis yang pertama ini Rasulullah memperjelaskan. Barang siapa yang berpuasa dengan imannya. Puasa itu mestilah berpaksikan kepada iman. Bukan menerima tanggungjawab itu saja-saja. Bukan menerima tanggungjawab itu kerana masuknya bulan puasa. Bukan menerima tanggungjawab puasa ini kerana segan kepada makhluk ataupun memang kena puasa bila masuknya bulan Ramadan. Bukan kerana itu. Kerana keimanan kita kepada Allah ini merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala. Wahtisab. Ihtisab maksudnya apa dia? Dilakukan dengan penuh penelitian. Dilakukan dengan penuh pengkoreksian. Dilakukan dengan penuh muhasabah. Teliti, menghalusi. Dan dengan penuh pengharapan. Supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena ada. Jangan puasa hanya sekadar kita berpuasa. Tetapi kita tidak membuat penelitian, checklist puasa yang kita lakukan daripada sudut amal-amal di bulan Ramadan ini. Bukan ianya berlalu begitu sahaja. Dulu kan ada jual ya, buku tazkirah, buku checklist. Boleh kita buatkan sendiri. Ya, bagaimana bermulanya daripada bangun sahurnya sampailah balik tengah malamnya, siangnya, malamnya, apa yang mesti kita giat, apa yang mesti kita laksanakan, apa yang mesti ada kesungguhan kepada kita dari sudut amal-amal soleh kita di bulan puasa ini. Iman dengan iman. Ihtisaba dengan penuh penelitian, pengkoreksian, dengan penuh penghalusan, dengan penuh pengharapan. Itu mesti ada ya. Jangan maksudnya ya, kita tidak ada rasa apa-apa dengan Ramadan ini. Tak ada rasa apa-apa. Aura Ramadan itu mesti melekat pada diri kita. Kekuatan Ramadan, penjiwaan Ramadan, roh Ramadan itu mesti ada di dalam tubuh badan kita. Kalau tidak, kita tidak dapat merasai halawatul Ramadan, halawatul ibadah, kemanisan Ramadan, kemanisan ibadah, kemanisan puasa di bulan Ramadan. Bahkan aura Aidul Fitri menggabit kita. Kenapa dah ada dah ya? Apa ni, memasang lagu Hari Raya. Ada dah kan? Ada dah kan? Ada semalam pergi kedai RM2, pasang lagu raya. Rasa nak tutup rasa. Subhanallah. Ini ya. Kena ada. Kalau tidak, dia akan jadi hamba. Dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi lesu. Dia akan jadi layu, menunggu hari-hari yang berlalu dalam bulan Ramadan. Akan jadi begitu kan? Nak menunggu buka puasa ni kan? Dulu biasa kita maghrib menunggu kita. Sekarang kita yang menunggu maghrib. Ya? Nunggu maghrib ni 7.20 masuk sekarang kan? Allah, nak sampai 7.20 ni. Tapi sibuk mungkin ni tak terasa lah ni. Cuba duduk ngelamun di rumah. Lama rasa. Mikir ke bila pencet. Subhanallah. Allahu Akbar.
Itu kena buat challenge ni daripada sudut ni, bacaan Quran, tadarus Qurannya daripada sudutnya, zikirnya, istighfarnya, sedekahnya, banyaklah yang boleh di checklistkan. Baik. Sunat tarawihnya yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Sembahyang solat fardu berjemaahnya. Allahu Akbar. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan insan, dengan manusia dalam bulan Ramadan ini. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kemuncaknya Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang berpuasa, yang berpaksikan kepada iman dan dengan penuh penelitian itu. Subhanallah. Apalagi yang kita mau, ustaz, ustazah, cikgu-cikgu sekalian, apabila Allah yang mengampunkan dosa-dosa kita, asbab puasa yang kita lakukan ini mendapat pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Kerana kita hamba Allah yang sering melakukan dosa dan maksiat. Al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia tidak sunyi daripada melakukan salah, silap, pelupa, dosa, maksiat. Tapi ulama menyatakan bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat, nasuha. Dosa kecil pun jangan diremehkan. Allah kecil je dosa, ustaz. Berkira juga. Jangan. Kiraman katibin, raqib dan atid mencatat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Dosa walau sekecil mana, kalau tak minta ampun kepada Allah, catat. Patutnya penghapusan dosa kecil dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Dan di antara asbab yang Allah ampunkan dosa kecil kita dengan berpuasa. Sebab dosa kecil ini kalau dikumpulkan, apa di antaranya dosa-dosa kecil? Antaranya. Silakan. Ustaz, Ustazah, silakan. Dosa kecil apa antara contoh dosa kecil? Contoh. Tidak mengapa ya. Kita rancangan bersama pada petang. Bukan hak milik penceramah, tapi hak milik penaja pada petang. Antaranya dosa kecilnya. Alhamdulillah. Banyak dosa kecil kita. Alhamdulillah antaranya. Yang pernah kita buat lah contoh. Lah, kena kita pula ya. Contohnya, orang lah buat, bukan kita orang. Kita bayar orang. Alhamdulillah ya. Contoh. Dosa kecil. Dosa kecil, dosa kecil. Mata kadang ya, tak dapat apa ni dikawal melihat sesuatu yang berbentuk kemaksiatan. Telinga kadang dengar sesuatu yang melalaikan. Hati ni kadang apa dia sangka buruk orang kadang ada perkara yang maksudnya hati ni banyak benda lah yang tak elok ni, tapi tak dizahirkan. Dosa kecil, dosa ni kalau tak minta ampun kepada Allah, tak beristighfar, dalam hadis ada sebutkan, apabila anak Adam itu melakukan satu dosa, tertumpuklah titik hitam pada hati. Dan apabila ia berterusan melakukan dosa, maka tumpuk hitam itu akan melingkari hatinya dan akhirnya gelaplah hati. Cuba bayangkan. Kita kalau kulit gelap, susah hati. Kan? Contohnya lah kan ya. Kup putih barulah putih. Cari kup putih. Cari tak kup putih hati kita. Contoh kan. Allahu Akbar. Jadi itu antara sebabnya puasa ni menyebabkan Allah mengampunkan dosa-dosa kecil. Allahu Akbar. Dosa besar kena taubat nasuha lah. Judi, minum arak, zina, derhaka pada ibu bapa, sihir, bunuh tanpa hak, itu di antaranya. Dia kena apa dia? Dia kena taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh. Yang kedua, tak buat, tak ulang lagi. Yang ketiga, tak pergi dan tak bersama dengan mereka yang melakukan maksiat. Yang keempat, kalau ada hak orang lain yang kita ambil, kita kena pulangkan. Kalau ada orang yang kita aniaya, kita kena mohonkan kemaafan. Kalau ada hutang, kena bayar. Ada hak 3 dengan Allah dan 1 dengan manusia. Dia kena lepas dua-dua. Kalau mangkuk orang kita ambil pada tahun lepas, orang hantar mangkuk itu tidak dipulangkan kat setahun, kena pulanglah semua dari Ramadan contoh. Atau minta halalkan dengan mak ngah tu. Minta maaf lah, mak ngah mangkuk, mak ngah tahun lepas mak ngah hantar mi goreng tu dah luput. Luput mana pula contohnya?
Tahulah ke mana. Boleh tak minta halal? Mak Ngah kata minta maaf lah. Halal rasa tak boleh lagi lah. Ganti boleh. Berapa Mak Ngah beli dulu? Beli 2 tahun lepas ni dalam RM30 lah satu. Dah nak kena bayar RM30 juga. Dah tak apalah, lebih kurang kita nak beranak. Berapa Mak Ngah? Bayar RM30 sudah lah. Allah, ini makin naik RM50 ya. Jadi dengan manusia, tuan-tuan puan-puan sekalian, berat cerita. Dengan Allah, bila-bila masa saja boleh minta ampun dengan Allah, tapi dengan manusia, tolonglah segerakan minta maaf. Sebab takut tukar nanti payah cerita kan. Kalau setakat bertukar ke Pramujaya, dekat lagi. Bertukar ke ya, Sabah, Sarawak ke contoh lah ya. Sekarang betul WhatsApp ada ustaz, WhatsApp je. Betul-betul minta maaf ni, jangan main. Ya, kita minta maaf ni kena sebab itu ya. Kalau cerita bab itu, ada pandangan ulama menyatakan kalau kita mengumpat ke orang itu, contoh mengumpat dan sebagainya, kalau kita rasakan kalau kita cerita ke dia, mikrofon dia angkat akan ketuk kepala kita, memadailah kita beritahu kita minta maaf sungguh, minta takut salah silap, minta maaf sungguh. Tapi kalau kita rasakan kita cerita kepada dia tu, dia boleh terima, kita ceritalah, minta maaf lah, saya ni beranak mengumpat awak. Cuba awak ceritakan dah mengumpat saya. Cerita dah, awak cerita apa, saya belanja pula. Kita buka mana-mana kedai ni kan, kena cerita satu. Lepas tu kena, kalau mengumpat ni kena tulis handari. Tunggu. Nak minta maaf, senang. Jangan jumpa hari raya kosong-kosong kita ya cikgu. Cikgu Melak, Cikgu Murni. Subhanallah. Ai sedap ni kosong-kosong ni. Dalam hati masih ku pandam sebuah duka, dendam yang tidak terlerak. Jangan. Kalau isteri nak minta maaf dengan suami pun minta maaf sungguh-sungguh, cium tangan suami. Kalau minta maaf gitu je. Minta maaf ke saya ya bang? Awak nak maaf ke tidak? Nak maaf sudah. Itu bukan minta maaf namanya, itu memecah namanya. Contohnya, dan begitu juga suami nak mohonkan kemaafan dengan isteri, minta maaf betul ya. Tiada begitulah ya, anak dengan ibu bapa dan sebagainya. Baik, panjang lebar pula itu ya. Itu yang pertama kan, kualiti puasa kita tu. Yang kedua, nak masuk ni, apa yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan solat dalam bulan Ramadan kerana didorong keimanan dan keinginan memperolehi keredaan Allah, samalah tadi ya, imana wa ihtisaba. Ihtisab itu banyak makna dia. Mesti ada iman dan ihtisab, baru ada kualiti. Man qama, hadis ni an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dia lebih kurang tadi je, sama dengan qiyam. Yang ini menghidupkan qiyam Ramadan ni, kerana pada zaman Rasulullah SAW dulu dinamakan apa dia? Solat pada waktu malam. Dan kemudian barulah ulama menyebutkan istilah tarawih itu. Tarawih kan? Maksudnya apa dia? Lihat, buat dengan penuh ketenangan. Baik, ini maksudkan qiyam Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan, maksud solat-solat tarawih. Di samping ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kelebihan bangun malam, dengan solat-solat sunatnya, dengan apa dia? Dengan munajat kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi di bulan Ramadan ini, di antara aulawiyat yang utamanya menghidupkan malam, yang perkara yang sunat adalah solat sunat tarawih. Selain daripada ya, menjadi kewajipan bagi orang lelaki khususnya solat fardu berjemaah, begitu juga daripada sudut tadarus Al-Quran, perkara di antara yang sunat, yang apa ni ya, amat digalak, dituntut tadarus Al-Qurannya, dan juga solat pada sepertiga malamnya. Baik, siapa yang ya, mendirikan solat dalam bulan Ramadan, solat tarawih itu maksudnya ya, qiyam Ramadan itu, kerana didorong keimanan dan ihtisab, dengan penuh penelitian, dengan penuh mengkoreksi malam-malam Ramadannya, dengan penuh pengharapan, dengan penuh penghalusannya apa yang dijanjikan oleh Allah, dan mengharapkan
qiyam Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala, mengharapkan ibadatnya di bulan malam Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini menjelaskan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, juga akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil. Baik, lembak solat tarawih ini sunat, ya, sunat. Zaman Rasulullah dulu tak nama tarawih, buat 2 rakaat. Ada yang menyatakan bahawa Rasulullah memang buat 8 rakaat, balik rumah, lebih lagi ibadat Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Baik, dulu zaman Rasulullah dulu buat 2 rakaat, berehat. Maksudnya apa dia, ya, sampai ke malam-malam, buat 2 rakaat. Kita hari ni kalau buat gitu, contohnya dulu sahabat kuat iman, diri lama pun tak masalah, berehat, buat lagi sampai tengah malam. Kita hari ni kalau buat gitu, lepas 2 rakaat solat tarawih tu, imam pun buat pengumuman. Jadi kita buat 2 rakaat dulu, lepas ni boleh berehat lah. Siapa nak keluar ke, nak buang air ke, nak relax dulu, nak minum dulu ke, berehat. Setengah jam kita balik semula ke sini, kita buat 2 rakaat lagi. Jadi 8, ya, buat lagi sampai 6 rakaat. Berapa orang yang akan datang semula? Dengan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Mana belakang jemaah ni? Jemaah kisah salam je Tok Imam. Mereka berehat sungguh. Jadi itu, ya, buat straight 8 ataupun sampai 20 rakaat, ya. Tak ada takwil lah. Jabatan Mufti memang dah mengeluar keliling, ya. Masa saya Jabatan Mufti pun keliling tu dah keluar dulu, menggalakkan umat Islam di setiap masjid, setiap surau mengadakan solat tarawih 20 rakaat. Tapi tidak timbullah soalannya buat 8 pun tidak menjadi masalah. Tapi masalahnya kalau tak nak buat, masalah. Kita punya pelbagai alasan tak nak buat tarawih. Buat kuih tak ada alasan pun. Contohnya lah, ya. Baik. Jadi dalam persoalan ni, kerana tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Dari sudut kesihatan ni kita dah tahu kan, untuk mencernakan penghadaman dari setelah kita makan, ya, waktu berbuka itu, dan juga untuk merehatkan tubuh badan kita, itu nama tarawih, ya, sebagai untuk rehat, buat dengan penuh ketenangan. Jadi maksudnya afdal di masjid berjemaah, surau berjemaah. Orang perempuan kalau ada masyakah kesukaran, buat di rumah pun boleh. Orang perempuan kadang banyak benda gebek, ya tak, kan? Nak boleh keluar rumah tu, baca solat fardu jemaah ini diberati kepada orang lelaki. Orang perempuan, kecuali dia tidak ada kesukaran, boleh tak dia bersama dengan suami ke masjid ataupun ke surau. Biasa, ya, banyakkan pergi belakang, ya, tarawih ni kan. Kalau, ya, ada masalah, boleh buat di rumah. Dah kena suami kena gawat ke, contoh, kalau nak keluar, ataupun isteri ada, ya, masalah yang tertentu. Baik. Kalau buat kerana iman, dia akan istiqamah sampai penghujung. Tapi kalau kerana semangat, di penghujung sudah tewas. Ramai berlaku kan, minggu ketiga, minggu keempat, ramai yang kurang. Kenapa? Ya, salah. Kenapa kurang? Bila penghujung kurang. Dan sekarang ni masih ramai lagi ni. Minggu ketiga, esok minggu keempat makin kurang. Kenapa? Balik kampung. Ramai balik kampung, ya. Bukan jauh kampungnya ni, rumah 500 saja ada tu. Banyak alasan, subhanallah. Baik. Buat itu mesti iman, ya, berdasarkan kepada iman. Dia tidak akan luntur semangat. Baik. Dari Abu Hurairah pula katanya, wa anhu radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'asimatin fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Riwayat Muslim. Itu hadis tadilah, ya. Baik. Jadi di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW menganjurkan, ya, kata Abu Hurairah, Rasulullah menganjurkan supaya senang mengerjakan solat pada malamnya, pada malam bulan Ramadan, yakni solat sunat tarawih, tanpa menyuruh orang-orang itu dengan kekerasan, yakni bukan kewajipan. Jadi itu, ya, Rasulullah. Sebab itu Rasulullah buat 8, Rasulullah tinggalkan sahabat. Kenapa? Rasulullah khawatir
takut-takut seandainya solat sunat tarawih ini diwajibkan. Kalau diwajibkan, cuba bayangkanlah. Nah, ini sunnah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang melaksanakan solat tarawih ini, dia akan dapat ketenangan. Sembahyang dengan tenang, dan dia akan dapat ketenangan yang tidak didapati oleh orang-orang yang tidak mengerjakan solat sunat tarawih. Subhanallah. Tapi kita dapati kadang orang tua-tua ramai buat 20. Orang muda-muda bila lapat, berbunyilah motornya, kereta. Pernah berlaku di Pekan dulu. Hujan lebat, yang 8 ni keluar dulu, tapi tak boleh nak balik. Duduk di beranda masjid sampai habis 20 rakaat, sampai habis tahlil, sampai habis doa. Bertembunglah geng 20 dan geng 8 dengan pandangan ni sinis. Kalau buat 20 tak apa tadi, contohnya lah ya. Tapi yang penting adalah keikhlasan. Ikhlas kita kan, subhanallah. Cabaran, ujian itu pasti ada. Dalam nak menggapai syurga, bukan suatu jalan yang mudah. Nak masuk neraka, mudah. Tapi nak menggapai syurga, ujian demi ujian itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Baik. Kita pergi pula, sebab itu katakan kepada menghidupkan malam di puluhan yang akhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Baik, dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita mendirikan malam itu, menghidupkan malam Ramadan dengan solat sunat tarawihnya, dengan di tadarus Qurannya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, bangun lagi sepertiga malamnya, tahajudnya, taubatnya, hajatnya, maka di sinilah kita akan ada kekuatan. Kekuatan apa dia? Untuk mendapatkan keberkatan malam Al-Qadar. Sebab itu, niat itu mesti ada. Bukan start puluhan malam yang akhir, barulah kita berniat untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Bahkan malam yang pertama lagi mesti ada niat untuk mendapatkan malam Al-Qadar yang lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Niat itu mesti ada ya. Walaupun kita tidak mendapat malam Al-Qadar itu, tetapi kita tetap mendapat keberkatan malam Al-Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan baginda bersabda, carilah malam Al-Qadar itu dalam 10 hari yang terakhir, yakni antara malam ke-21 sampailah malam yang ke-30. Cari, intai. Hadis ni banyak saya bacakan di antaranya lah. Intai. Sebab ini semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kerana pada awalnya Rasulullah mengetahui tarikh tepat berlakunya malam Al-Qadar. Allah melupakan Rasulullah SAW. Kenapa? Ada hikmahnya. Kalaulah Rasulullah ingat dan Rasulullah beritahu kepada para sahabat ketepatan berlakunya malam Al-Qadar, dikhawatiri ramai orang yang hanya mencari malam Al-Qadar pada malam itu saja. Pada malam lain relax, katakanlah malam 27, itu malam Al-Qadar, Rasulullah beritahu, maka malam lain orang relax, orang akan tumpu hanya pada malam yang ke-27. Itu di antara hikmahnya supaya apa? Manusia itu beribadah kepada Allah dengan apa dia? Iman dan ihtisab. Kerana iman dan kerana keikhlasan dia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam surah Al-Qadr, motivasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini bab Al-Qadar ni, orang istimewa bagi orang menghidupkan malam, itu sebenarnya. Bahkan daripada siang lagi, menghidupkan puasanya dan menghidupkan malam. Sebab itu dalam surah Al-Qadr, Allah memperjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Apakah itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar terlebih baik lagi daripada 1000 bulan yang dinisbahkan umur seseorang itu. Berapa tahun? Tuan muzik 83 tahun kan? Subhanallah. Kita boleh capai ke umur 83? Agak-agaknya. Agak-agak bila kita mati? Ya, dan agak. Subhanallah. Boleh agak dah bila mati? Cuba tengok ayah kita mati umur berapa? Contohnya lah, Tok Ki kita mati berapa? Katalah umur 65 kan? Contoh. Kita sekarang tengoklah contoh. Tak tahu ya. Contoh ni hanya contoh. Tok Ki mati muda Ustaz umur 40 betul. Sudah. Agak-agak boleh, agak-agak kan? Ya. Sebab kita ni itulah sebab kita nak isti'dad qabla al-maut, persediaan sebelum berhadapan dengan kematian. Ni Ramadan ni, nak tarbiyah, nak didik jiwa hati ni supaya apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam Al-Qadar yang terbaik lagi daripada 1000 bulan dinisbahkan umur seorang itu 83 tahun. Subhanallah. Sepenuh umurnya beribadat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang pernah bertemu dengan malam Al-Qadar? Izinkan untuk saya bertanya. Siapa yang pernah jumpa? Dia adalah tak perlu mengangkat tangan. Kalau yang rendah tu doa nak nampak. Ya, atas sekolah yang rendah pagi tu ya. Astagfirullahaladzim, semalam Allah. Jumpa tu qadar pada semalam. Cikgu jumpa belakang semua? Tak jumpa. Oh, saya seorang jumpa semalam. Nampak benar menipu. Subhanallah, Allah Akbar. Kita tengok bagaimana tanda-tanda Allah Akbar. Baik. Malam Al-Qadar itu yang Allah nyatakan bahawa tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun para malaikat yang bilangannya ibarat seperti, bukan ibarat lagi, seperti butiran pasir di muka bumi Allah Ta'ala ini. Penuh dengan malaikat turun pada malam. Tak nampak pun Ustaz. Memanglah tak nampak. Kalau nampak, apa yang berlaku? Macam minggu jin syaitan ya. Kalau nampak, tak datang sekolah kita. Dah cikgu ngapa tak datang mengajar? Allah datang tadi tengok jin, teruk benar, buruk benar rupanya. 2 minggu MC contoh. Dunia ni tak nampak, kita tak nampak mereka. Akhirat kita nampak mereka, mereka tak nampak kita. Dia ada timbal balik. Turunnya para malaikat. Waruh bersama dengan roh. Roh tu apa dia? Ya, silakan. Ya, Ustaz Sazah tahu belaka dia, kita ni bincang-bincang ni. Apa ni berkongsi. Roh tu maksud roh. Ya? Siapa? Jasad. Sedang apa ya? Bagus pencerahan tu saya suka. Yang penting dalam ceramah kita ada celah-mencelah. Baru tidak mengantuk. Kalau ceramah orang kampung tu kampung orang perempuan banyak mencelah. Nak tanya silakan celah. Ni ada seorang apa ni, Tok Wan umur 84. Ni nak celah sikit. Ya Tok Wan ni dah tua. Datang ke masjid ni, boleh ke Ustaz? Tok Wan ni orang perempuan. Apa masalah ni? Tok Wan sebatang kara je. Dia banyak cerita hadiah pula kan? Main okey. Contohnya lah ya. Tak apa, boleh mencelah je lah Ustaz. Terima kasih ya. Betul. Roh ini maksudnya apa dia ya? Ada orang kena mahamkan roh nenek moyang balik. Itu banyak pasang pelita. Dan dulu kita kan pasang pelita. Ya. Ya. Mak Ustaz ya. Beli pelita, beli awal pelita. Buat pelita dulu, buat pelita, keliling rumah. Ada kena rembat pula pelita. Jiran sebelah rembat dia tak cukup. Kerana anggapan menyatakan bahawa pada malam itu roh nenek moyang akan kembali ke rumah pada malam 27 Rikul. Nanti kalau gelap, takut roh Tok Ki balik, tidak kenal rumah, tersilap rumah. Itu ya, doa lah ya. Subhanallah. Jadi roh itu maksudnya
Tafsirnya menjelaskan bahawa adalah roh itu malaikat Jibril yang mengetuai angkatan para malaikat turun ke muka bumi ini. Bukan roh tu nenek moyang kita yang tidak. Dah habis itu macam mana Ustaz? Tidak sunnah pasang pelita dan sebagainya. Pasang tidaklah, ulama nyatakan tidaklah salah. Jangan sembah api itu sudahlah. Kan? Nak menegang ke rumah. Tapi maksudnya disenari, diterangi rumah itu dengan amal ibadat kepada Allah. Itu yang sebenar. Oh, mati tak balik semula ke rumah. Dia baca buka hadis sahih sebagainya. Mana ada orang mati balik semula ke rumah? Tak ada. Sebab dia sudah masuk di alam barzah. Perkhabaran sampai kepadanya tentang berita gembira, berita sedih dan amalan-amalan anak-anak cucu. Kalau anak cucu beramal amal yang soleh, niatkan pula untuk roh mak bapak sampai keadaannya begitu. Ada balik Ustaz, cerita orang kampung ya, Pak Long Semban yang mati 10 tahun dulu balik semula ke rumah musim buah durian. Habis durian dimakan sebakulnya dengan kulitnya sekali. Itu bukan Pak Long Semban yang balik. Itu siapa dia? Hantu raya Pak Long Semban yang balik. Ada sebiji. Macam apa ni Nenek Yam yang balik Ustaz, sebiji. Memanglah ada kisah-kisah ya. Tak betul semua. Orang mati tak ada balik semula. Saya ceramah ke orang Seri. Orang Seri tu kata perempuan orang Seri, saya tak nampak dia Ustaz, tapi suami saya meninggal hari semalam. Hari ni dia balik semula ke rumah. Tapi dia tak nampak suara dia je. Dia pergi ke dapur, dia makan minum. Habis pinggan berkendah belaka dengan ya, gelas. Dia tak basuh pula tu. Jin dia bukan suami dia balik. Orang mati tidak akan kembali semula ke muka bumi. Jadi apa yang malaikat nak berikan tahiyat, penghormatan, salamun ya hatta matla'il fajr. Mereka itu memberikan salam penghormatan kepada orang yang menghidupkan malam itu, malam Al-Qadar itu sampai terbit fajar. Jadi kenapa? Kena ada kesungguhan. Puasa yang nilainya ikhlas kerana Allah dan juga menghidupkan malam dengan penuh keikhlasan kerana Allah Ta'ala. Barulah ada apa dia? Ada kredit untuk mendapatkan keberkatan malam Al-Qadar. Rasulullah suruh intai-intai di puluhan malam yang akhir, di malam-malam yang ganjil. Baik. Tandanya dalam sebuah kitab menyebutkan, dikata apa dia? Tidak warid, maksudnya tidak sahih. Hanya sebagai dikatakan percakapan. Yang sahih kita tengok. Dikatakan disebut. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Ada orang yang menyatakan bahawa bila berlakunya malam Al-Qadar itu, ada orang menyatakan apa dia? Berlakulah malam itu pokok sujud. Jadi member tu balik lepas mengetik pukul 1 pagi. Balik-balik tengok pokok tumbang. Terawih pun tidak. Alhamdulillah dapat kita Datuk Qadar. Orang terawih setakwa tak dapat, kita dapat itu. Dah pokok tumbang ya. Dia katakan ya. Tapi pokok sujud itu boleh jadi berlaku, maksudnya hanya orang yang melihatnya, orang yang bertemu dengannya. Ada yang menyatakan malam itu terang benderang. Maksudnya apa dia? Ya, walaupun malam terang benderang. Orang yang mengalaminya yang melihat. Ada yang menyatakan juga bahawa pada malam itu, kadang ini bukan hadis, sebutkan orang cerita. Malam itu air menjadi beku. Betul ke tidak? Orang yang pernah mengalami itulah. Tapi nak ceritanya, itu bukan hadisnya, bukan sahih. Itu ada cerita zaman dulu tu, dia main-main dengan kawan dia. Dia tengok kawan dia tu datang pukul 3 pagi. Sebelum itu dia datang dulu, dia letakkan air batu dalam kolah. Kawan dia pun nak ambil air semayang, sebelum tu kolah keras rasa. Alhamdulillah, akulah orang pertama dapat malam Al-Qadar pada malam. Contohnya lah ya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW menjelaskan malam Al-Qadar itu berlaku bila mana di waktu siangnya langit dalam keadaan yang apa dia? Cerah, dan cuaca hari itu tidak sejuk dan tidak panas.
sinaran matahari pada hari itu dalam keadaannya lembut. Allah. Ya, jadi orang yang terpilih pada malam itu. Sebab itu ya, banyakkan doa kita daripada kalau sebelum ni dah terlepas, banyakkan doa lagi kan, supaya apa? Dapat bertemu dengan keberkatan malam Al-Qadar. Subhanallah. Habis macam mana kalau malam itu tertidur? Malam lain berjaga di malam itu tertidur. Ada juga orang kata satu keluarga tak bangun ya, sahur pada hari itu. Buka tingkap ke 8 pagi. Buka. Isteri kata, bang, itu qada turun malam tadi. Dah kita tak sahur belaka ni. Semua tak sedar belaka. Itu qada ada malam tadi. Dia menyalah itu qada pula. Memang payah sembahyang belaka. Subhanallah. Jadi yang disebutlah hadis menyatakan tadi, yang matahari sinar dengan sinaran lembut, ya, langit cerah waktu siang. Subhanallah. Baik, kita tengok amati pula ya, apa kata para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, tadi ya, doa tadi yang lupa ya, doa ya, untuk dapat keberkatan. Saya sebut tadi kan, orang yang kalau tidur, malam tu tertidur, kita dah ada niat, kita tetap dapat keberkatan malam Al-Qadar. Malam tu tertidur, bangun dah dekat apa ni, contohnya apa ni, sahur baru bangun, tapi gunakan ruang untuk berdoa. Ataupun kerana haid, zikir biasalah yang lazim kita biasa. Dalam keadaan yang maksudnya sakit dan sebagainya, keberkatan malam Al-Qadar itu tetap dapat kalau kita sudah ada daya usaha untuk mendapatkan keberkatan malam Al-Qadar. Melainkan kita tak ada apa-apa, relax, tak ada halawah, kemanisan untuk beramal ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali, cara untuk mengetahui malam Al-Qadar itu dilihat dari permulaan atau malam pertama di bulan Ramadan. Ini pengamatan ulama. Subhanallah ya. Maksudnya ulama buat kajian lah. Dah tahu belaka ni, mungkin dah tahu, dah tengok dan sebagainya, tapi sebagai pengulangan kepada kita supaya ada aura ya malam Al-Qadar. Bab Musi sebut tadi, Ustaz nak ceramah apa? Ceramah dia Ustaz. Kami mendengarnya walaupun mata terlelah. Sebab hati semua dia tegang belaka. Alhamdulillah. Sebab ya, guru-guru memang terang hati. Subhanallah. Yang pertama, jika hari pertama jatuh pada malam Ahad atau Rabu, maka malam Al-Qadar itu jatuh pada malam tanggal 29 Ramadan.